Nama dia Sawad ibn Qarib. Sawad bin Qarib, seorang laki-laki dari penduduk Yaman. Dia ni boleh jumpa, cakap dengan jin, mimpi, ru'ya minal jin. Umar kata panggil dia, mari aku nak dengar cerita. Dia kata, kamu ke orang yang dapat mimpi ada maklumat tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, zuhurnya Nabi di langit jadi rasul? Qala na'am, ya yang ambil ni saya dengar. Apa cerita? Dia kata, satu malam sedang saya duduk di antara tidur dengan jaga, tiba-tiba mari jin. Fadarabani birijlihi, jin ni sepak kaki dia. Dia kata, qum ya Sawad, Sawad, bangun, duduk tidur yang mu ni. Fasma' maqali wa'qil, dengar apa yang aku nak cerita kepada kamu dan perhati betul-betul, jangan dengar main-main. Innahu qad ba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah dibangkitkan daripada Bani Lu'ay bin Ghalib. Dia telah menyeru manusia kepada Allah dan kepada mengabdikan diri kepada Allah. Kata di Sawad, 3 malam aku dapat maklumat ni daripada jin, mari beritahu kepada dia. Maka pada ketika itu, bila aku sedar daripada tidur, dia tetap menasabahlah jin nak tipu aku. Maka Allah Ta'ala telah masukkan dalam hati saya ni perasaan nak mencari, nak pergi jumpa dengan Nabi yang disebut tadi. Farhaltu naqati wa ataitul Madinah, aku naik kenderaan aku pergi ke Madinah. Tiba-tiba dia tengok jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk dengan sahabat-sahabatnya. Maka Sawad pergi jumpa Nabi, dia kata, ya Rasulullah, isma' maqali. Dia pun cerita, dia baca syair cerita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kedatangan jin, beritahu kepada dia. Panjang cerita dia. Bila Umar dengar cerita Sawad tadi, maka Umar telah pergi kepada Sawad, duduk dekat dia. Dia kata, qad kuntu uhibbu asma' minka hadzal hadis, aku suka sangat dengar cerita ni. Umar mari duduk dekat dengan Sawad. Kemudian bila habis cerita, dia kata, fahal ya'tika ra'ika al-yawm, jin itu mari lagi tak jumpa kamu lepas pada masuk Islam, jumpa lagi tak? Kata di Sawad, munzu qara'tul Quran fala, lepas pada aku masuk Islam, aku baca Quran, jin tak mari lagi aku. Jadi kita hari ni jangan duduk main. Kalau nak kawan dengan jin, jangan baca Quran. Kalau tak baca Quran, potensi nak mari jin tu kuat. Jadi kita hari ni baca ke tak baca? Kena baca Quran. Baru tentulah jin banyak kacau kita. Kata di Sawad, ni'mal 'iwadu kitabullah minal jin, Allah ganti kepada aku Quran lebih baik daripada aku duk kawan dengan jin. Jadi tak payah kawan dengan jin, kita berkawan dengan Al-Quran, itu lebih baik. Ini cerita dipanggil maklumat-maklumat yang mari daripada makhluk asing tentang kedatangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka dapat. Sebut lagi dalam cerita dalam suratul Ahqaf, jin datang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah Ta'ala telah sebut sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab-kitab yang terdahulu. Contohnya tadi kita sebut dalam kitab Injil, Nabi Isa telah beritahu kepada pengikutnya. Tersebut juga dalam kitab lain, Allah Ta'ala sebut, alladzina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyyal ladzi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil. Jadi Nabi kita ni telah tertulis dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Apa tugas dia? Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahum at-thayyibat, menghalalkan benda baik, wa yuharrimu 'alaihimul khaba'is, mengharamkan benda-benda yang tak baik. Jadi ini dalam cerita Allah cerita dalam Quran, gambaran sifat Nabi, ajaran Nabi dalam kitab Taurat dan Injil. Jadi kerana itulah Tuhan sebut dalam surah Al-Baqarah 146, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun. Orang-orang yang kami beri kepada mereka kitab Taurat ataupun Injil, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mereka mengenali anak mereka sendiri. Dia kenal dengan sifat. Mana sifat dia? Nanti dalam cerita, beberapa cerita yang saya akan sebut, sangat menarik para jemaah sekalian untuk kita tengok bagaimana Nabi kita telah diperbincangkan sebelum kedatangannya.
Allah kata siapa? Wa inna fariqam minhum, tapi akan ada segelintir daripada golongan mereka la yaktumunal haqqa wa hum ya'lamun, menyembunyikan kebenaran, mereka tahu benda itu benar. Ini sifat Yahudi. Sifat Yahudi dan Nasara dicerca dalam Al-Quran sepanjang zaman kerana sifat mereka yaktumunal haqq, menyembunyikan kebenaran. Jadi kita hari ini sebagai pendakwah, sebagai orang Islam yang tahu kebenaran, menjadi kewajipan pada kita menyampaikan kepada masyarakat. Kalau kita dicerca sebagaimana tercercanya golongan-golongan yang disebut dalam kitab ini. Ulama ahlul kitab mengetahui kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sifat-sifatnya, bahawa Nabi kita ini telah dihantar Rasul kepada alam seluruhnya, sebagaimana mereka mengenali anak mereka sendiri. Bahkan kata ulama, anak mereka, Nabi mereka lebih kenali daripada anak mereka, sebab di zaman mereka sudah berlaku perzinaan. Apakah anak yang datang itu betul-betul daripada dia ataupun orang lain yang tolong bantu buat untuk dia. Ini, tapi Nabi, sifat yang ada ini tak boleh diubah. Dan wazalika lamma qara'uhu fit Taurah wal Injil, bila mereka baca sifat Nabi dalam Taurat, dalam Injil, dan waktu keluarnya, maka ramai ahbar, pendeta-pendeta Yahudi dan padri-padri Kristian telah masuk Islam. Di antara cerita yang dapat kita ambil di sini, iaitulah cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Syam. Dia pergi ke Busra. Busra ni tuan-tuan tengok di negara Syria sekarang. Busra, negara Syria sekarang. Alhamdulillah saya sudah sampai ke Busra, pergi dalam lawatan di awal tahun 90-an dulu. Kita pergi, budak-budak kampung ni tunjuk pada kita. Dia kata, mu nak tahu di mana tempat unta Nabi berhenti? Dia tunjuk, ni atas batu ni lah, tengok bekas unta, macam dada unta duduk atas tu. Wallahu a'lam lah. Cerita yang pentingnya, cerita orang kampung tu, kita bagi pak dia kepada hadiah dia berapa ringgit, habis kampung dia tunjuk. Dia kata ini biara, ini tempat padri yang duduk, yang jumpa dengan Nabi, Buhaira, tunjuk tempat. Saya beli buku ni, nama dia Busra Syam. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, InsyaAllah kalau Allah Ta'ala, kita doalah sebagai keluarga Asad yang memerintah Syria yang zalim hari ini, Allah jatuhkan secepat mungkin, kembali keamanan kepada ahli sunnah di Syria. Kita pergi buat lawatan, tengok pada tempat-tempat sejarah untuk mempelajari sejarah ini cantik insyaAllah. Jadi bila Nabi kita pergi ke Busra, Syam, bersama dengan pakcik dia Abu Talib. Ketika itu umur Nabi hanya berapa tahun? Katanya umur 10 tahun bawah lagi, kecil. Bila Nabi dalam perjalanan ke Busra, dalam perjalanan ke Syam itu, si padri Buhaira ni duduk dalam gereja dia. Dia ni mempunyai ilmu tentang Kristian, tentang Nasrani banyak. Dan dia tengok dalam perjalanan tadi ada benda pelik, macam awan kena tuduh jalan sekali dengan Nabi. Lah, dia kata macam ni perjalanan ni, dalam kitab dia menunjukkan ada manusia ajaib dalam kumpulan ini, ada manusia pelik. Orang cerdik Buhaira ni, tuan guru besar, takkan dia nak pergi dekat rombongan perdagangan Abu Talib, mana ada orang pelik sini? Lah, tak ada manusia pelik, tak ada benda ajaib. Dia cerdik, dia kata kita buat makanan dinner malam ni, kita panggil semua rombongan perdagangan masuk ke gereja mai makan.
Bila panggil makan semua, jemput makan, Nabi kita duduk di bawah pokok yang di situ. Buhairah kata ini menunjukkan ada Nabi di sini dalam kumpulan ini, sebab tanda-tanda sudah ada. Dia pergi bagi tahu pada Abu Talib supaya bawa semua rombongan, jangan tinggal kecuali hamba-hamba yang nak jaga unta takut lari. Bawa semua, aku jemput makan. Bila masuk rombongan nak majlis makan ni, Buhairah tunggu dekat pintu tengok. Mari seorang tengok, ni muka penjaga ni, penipu besar. Mari hok ni pula bahasa jenis. Yalah orang jahiliah, tak ada, bukan Islam, tak ada agama. Yaqulu al-qawiyyu min ad-dha'if, kata di dalam kitab, kata orang yang kuat makan orang yang lemah. Buhairah tengok seorang-seorang muka mari ni, muka bukan muka orang baik, muka penjaga-penjaga, muka orang yang tak ada yang dalam kepala yang dia nak cari. Dia pergi tanya, siapa dia ketua ni? Abu Talib, mari sini. Ada tak dalam rombongan kamu yang kamu tak bawa masuk dalam majlis? Ada. Oh, ada seorang kanak-kanak kami bimbang masuk dalam majlis, kan budak, takut tak ikut peraturan, tak ikut protokol, kan malu orang tua pula kan. La, kata di Buhairah, aku dah beritahu bawa semua, kenapa kamu tinggal? Bawa mari. Maka Abu Talib terpaksa pergi ambil Nabi SAW, bawa masuk. Bila masuk, Buhairah tengok muka Nabi, dia kata hazahu, ini orang yang aku cari. Hazahu wa Nabi, Nabi akhir zaman, ni muka dia. Dalam kitab dia sudah ada. Bila masuk, Buhairah duduk tengok cara Nabi makan, cara dia duduk, dia perhati semua sekali. Semua dia perhatikan. Kemudian sudah makan, dia kata, Buhairah datang duduk dekat Nabi, dia kata, ya ghulam, wahai anak, as'aluka billata wal uzza, aku nak tanya kepada kamu demi kemuliaan berhala Lata dan Uzza. Apa jadi? Buhairah ni bukannya penyembah berhala. Dia kata ni, dia adab orang Quraisy, orang yang penyembah berhala, bila nak sumpah, nak cakap apa-apa, wallata wal uzza, demi berhala. Jadi si Buhairah, tok guru ni, ikut adab orang Mekah. Apa jadi? Bila Nabi kita dengar Lata wal Uzza, Nabi kita tengok kepada pakcik ni. Dia kata, pakcik, la tas'aluni billata wal Uzza, jangan tanya, jangan bercakap dengan saya menggunakan nama berhala. Fa wallahi ma abghadtu syai'an qattu, tak ada nama yang saya benci kecuali nama ini. Abu Talib menggigil. Dia kata, hak ni aku tak nak bawa budak ni masuk dalam majlis. Dah mula berlawan orang tua dah. Kan tinggal baik-baik dekat unta tadi, selamat. Tapi Buhairah tak marah, sebab dia nak test market, dia nak tengok betul ke tidak sifat Nabi. Sifat tadi, makan minum semua dah cukup. Ini percakapan. Oh, Buhairah kata, kalau awak tak setuju dengan Lata wal Uzza, fabillahi, dengan nama Allah. Tengok, dia tukar dengan nama Allah. Ini orang duk hujah hari ni bahawa orang-orang dulu pun telah menggunakan perkataan nama Allah. Wala in sa'altum, kalau kamu tanya orang dulu dengan nama Allah, itu cerita lain lah. Kita tak nak campur nama Allah hari ni, sebab saya di antara orang yang tidaklah sibuk sangat dengan masalah ni, kerana orang guna lama dah nama Allah. Kita baru duk sibuk sangat dah. Tulis kain spanduk tepi jalan demi nama Allah. Bila orang azan mari hayya 'alas salat, asyhadu alla ilaha illallah, tak mari-mari. Ai duk tulis spanduk kat sana membela nama Allah. Bela apa nak bela? Bela dengan kain spanduk? Ada pada. Ini cerita. Ini luar tajuk ni. Jadi kata di Buhairah, fabillahi, dengan nama Allah aku nak tanya kamu, dan kamu jawab soalan aku. Bila Nabi SAW dengar nama Allah disebut, dia kata, salni amma badalak, pakcik boleh tanya saja apa yang pakcik nak tanya. Maka dia tanya tentang tidur dia, kedudukannya. Nabi kita cerita semua, aku tidur macam ni. Kemudian Buhairah duduk tengok belakang Nabi, sebab ada tanda cok khatamun nubuwah di belakang dia. Bila dia tengok, khalas, dia boleh sign budak ni Nabi. Bila dia confirm, dia panggil Abu Talib. Dia kata, siapa budak, bapa budak ni? Abu Talib kata, ya, ibni, anak saya. Ini anak saya. Dia tak kata anak saudara, dia kata anak dia, ibni. Kata di Buhairah, la,
bukan anakmu. Orang lagi ni tak ada ayah, yatim. Kata di Abu Talib, betul, ayah dia meninggal, sekarang ni budak duduk di bawah jagaan aku. Confirm satu lagi tanda bahawa budak ni anak yatim, bukan ada ayah. Bila dia betul-betul memastikan sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Buhairah kata, wahai Abu Talib, irji bibni akhika ila baladik, segera selesaikan urusan awak, bawa budak ni balik ke Mekah. Fahzar alaihi Yahud, jaga-jaga, kalau Yahudi tahu dia akan bunuh budak ni. Sebab Yahudi mengembara mari daripada negara luar. Bila dia baca dalam kitab Taurat bahawa Nabi akhir zaman akan tumbuh, akan lahir daripada bumi yang banyak pokok-pokok tamar, mereka datang ke Madinah. Apa tujuan datang? Mudah-mudahan Nabi akhir zaman yang lahir ini mari daripada keturunan dia, anak cucu dia. Tiba-tiba tengok Arab yang jadi Nabi, mereka akan dengki, akan bunuh. Maka fa'asra'a bihi ila biladihi, Abu Talib pun bila dengar cerita daripada Buhairah ini bahawa Nabi kita ni akhir zaman, maka dia balik cepat ke Madinah. Ini satu cerita. Kemudian kali yang kedua Nabi kita pergi, dia besar, dia sendiri pergi bawa barang-barang perdagangan kepunyaan Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum daripada Nabi kahwin dengan Khadijah, dia pergi dengan Maisarah. Bila sampai di Syam, Nabi kita duduk di bawah pokok berteduh kat situ, dekat dengan gereja Yahudi, gereja apa ni, Kristian ini. Tok Rahib tengok, Rahib panggil Maisarah, pembantu dia. Dia kata, man haza, siapa ni? Maisarah tak kenal. Dia kata, amilu Khadijah, ini pegawai apa ni, perdagangan yang dia hantar oleh Khadijah untuk mari ke sini. Dia kata, orang ni rajulun min ahlil harami Quraisy, orang ni orang penduduk Mekah daripada Quraisy. Dia kata, na'am. Faqala ar-rahib, Tok Rahib kata apa? Innahu ma nazala tahta hadhihi syajarati qattun illa nabi. Tak ada orang mari duduk di bawah pokok ni kecuali Nabi. Ini tanda yang kedua bahawa Nabi kita. Maka pada ketika itu banyak lagi cerita-cerita yang menarik para jemaah sekalian. Ini di antara dua tanda yang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah dapat. Brands should stand out from the crowd with individuality and clarity. They should be in dialogue with their surroundings, in print, online, and in mobile media. Brands should communicate holistically in order to leave an authentic impression on their target group and to inspire the world around them with responsibility and commitment, a creative corporate culture, credible messages, sustainable and innovative products, trustworthy services, tanda daripada ini. Satu lagi cerita yang sangat menarik, iaitulah cerita pengembaraan Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Cerita Salman ini pelik. Tuan-tuan, tanda Salman Al-Farisi seorang makhluk yang Allah nak beri kepada dia kebaikan. Maka dipanjangkan umur Salman sampai, yang sahihnya kata ulama, 250 tahun. Yang qila sampai 300 tahun lebih. Umur 250 tahun. Jarang umat ini umur panjang, kecuali Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ni dia kata, aku ni daripada Asbahan, Iran sekarang ni, orang Faris. Bapa dia dahkan, orang besar di kampung dia, dan ahli perniagaan, ahli korporat juga. Dia ni ada anak seorang, maka dia jaga Salman ini seperti jaga anak perempuan, dimanjakan, dijaga dalam rumah, tak boleh bergaul dengan orang, tak. Akhir sekali bila bapa dia ni dah tua,
Tak mungkin lagu ni. Aku ni nak mati, baiklah aku ambil anak aku ni, pergi latih dia, suruh jaga kebun dia, tengok kebun macam mana kalau ayah dia mati pun ada pengganti. Salman ini bahaya tuan-tuan. Kalau anak kita terkurung sangat, tak keluar daripada rumah, bila dia keluar, ayah dia kata kamu hari ni pergi kebun sana, tengok apa orang kerja buat, bagaimana petugas-petugas kita ada kerja tak ada. Dia duduk berjalan tengok, pelik dia, ramai orang kat sini. Dia jumpa gereja, padri duduk mengajar dalam tu. Di mereka ni, Salman dengan ayah dia ni penyembah api, majusi, sembah api. Dia kata bila aku lalu kat gereja tengok suara orang duduk bercakap, bising lalu, dia menyusup masuk duduk dengar kuliah, dengar ceramah. Bila dia dengar ceramah, masuk dalam hati dia, agama ini lebih baik daripada agama bapak dia. Sebab ayah dia sembah api tak tahu apa. Yang ni ada juga sebut tentang Allah, tentang Tuhan. Bila dia balik, gelap dah. Ayah dia tanya, apa perkembangan kita punya kebun? Oh, dia kata, ayah sorry lah, Salman tak sempat pergi tadi. Sebab saya tengah jalan perjalanan, saya jumpa satu tempat orang belajar, saya masuk. Bila saya masuk, saya rasa agama mereka lebih baik daripada agama bapak. Ayah saya kata, mana boleh, ini agama terbaik ni, macam mana kamu ni? Akhir sekali ayah dia tahan dalam rumah dia. Dan Salman sekali-sekala dapat menyusup pergi ke gereja, pergi tanya di mana ke asal agama ini, mari daripada mana. Orang kata agama ini mari daripada Syam, sebelah Syria, sebelah Palestin. Jadi bila dia belajar, ayah dia orang besar, si tuan guru dia ni kata, kamu tak boleh duduk di sini, bahaya Salman. Kalau kamu nak belajar juga, kamu kena keluar daripada negeri ini, pergi ke Syam. Macam mana aku nak pergi, aku tak tahu jalan. Dia kata, tunggu rombongan perdagangan mari, aku hantar kamu pergi kepada satu padri di sana. Jadi bila dia dapat peluang, Salman pergi. Sampai di negeri Syam, sampai ke gereja, dia masuk. Dia kata, saya telah dihantar oleh tuan guru saya di negeri saya, supaya mari sini belajar dengan awak. Oh, dia kata, bagus, awak duduk di gereja. Rupanya padri ni seorang penjahat yang sangat. Dia ceramah suruh orang sedekah. Bila orang bagi sedekah emas, bagi sedekah harta, dia simpan dalam tempayan dalam gereja dia, dia tak bagi kepada fakir miskin. Salman duk tengok, ini ke agama ni? Jahat agama macam ni. Tapi dia sabar. Dia tak terus meletup. Sehinggalah si padri ni bila dekat dengan nak mati, dia tanya, aku nak pergi mana pula lepas ni? Dia kata akan ada pengganti dia mari. Bila mati padri ni, orang mari nak hormat lah, nak ambil mayat dia ni, nak buat cara dia lah, nak kafan, nak ke bumi. Salman kata, mu kenal siapa dia ni? Dia kata, tuan guru besar. Apa tuan guru? Ini penipu besar. Mana bukti? Ikut saya. Salman bawa pergi dalam store, tengok apa, buka tengok, harta-harta jadi kumpul, duduk kat situ. Dia kata dia tak pernah tengok, dia bagi harta ni pada fakir miskin, semua dia ambil untuk dia. Maka orang kampung marah dengan padri ni, tak mahu kebumikan, ambil dia pergi salib atas di kampung. Tengok ni satu seorang tokoh tok guru yang tak baik, jahat. Ringkas cerita, Salman duduk, akhir sekali mari tok guru yang kedua, lebih baik daripada yang pertama tadi, beramal sungguh dengan ilmu dia, tidak ulama usuk kata orang. Akhir sekali dia nasihat, dia kata, tuan guru, saya tengok tok guru pun duk sakit ini, saya nak pergi mana pula lepas ni? Maka dia kata, kamu pergi satu tempat lagi, orang warak macam saya juga, di Nasibin, dekat dengan Iraq, hantar sana. Lepas pada sampai di sana, duduk, memang tok guru ni baik, mengajar sungguh. Akhir sekali dia kata, saya tengok tok ayah nak mati dah ni, sakit, saya nak pergi mana pula lepas ni? Dia hantar pergi ke Amuriah. Jadi Salman ni jadi macam pengembara sana sini. Yang akhir sekali, tok guru dia kata, lepas pada aku mati ni, tak ada lagi dah orang yang beramal dengan kitab Injil. Dengan kitab ni tak ada lagi. Cuma dalam perkiraan aku, Nabi akhir zaman akan lahir di bumi yang banyak pokok tamar, dan buminya batu kerikil, tanah warna hitam. Oh, di mana? Di negeri Arab. Jadi Salman ni
Nak pergi macam mana? Macam mana dia nak pergi? Tiba-tiba dia berjalan dalam pengembaraan dia jumpa pula dengan padri yang lain, pengembara sana sini. Akhir sekali dia ditangkap oleh sekumpulan orang Yahudi, dan mereka ini ambil Salman pergi jual jadi hamba dia. Tengok takdir Allah Ta'ala nak suruh cepat dia syok sampai ke Madinah cepat. Dia duduk di satu tempat nama Wadil Qura. Panjang cerita ni. Wadil Qura ni, kalau tuan-tuan nak tengok dalam internet sekarang ni, cari Madain Saleh. Madain Saleh, tempat kaum Samud, lebih kurang dalam 400 km daripada Madinah.